Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Ada apa pada nama? Ada maksudlah. PTV berpendapat bahawa PM Abbas seharusnya menukar saja nama Mahyuddin kepada Muhyiddin yang boleh dilakukan di mana-mana pejabat Jabatan Pendaftaran Negara berdasarkan hujah-hujah berikut. 1. Penggunaan nama Muhyiddin telah sebati dengan beliau buat sekian lamanya. 2. Mahyuddin tidak membawa sebarang maksud sedangkan Muhyiddin membawa maksud yang baik iaitu yang menghidupkan agama. 3. Dengan mendaftarkan secara sah nama Muhyiddin maka akan dapat menjimatkan kos mengubahkan nama-nama PM Abbas di gambar-gambar yang terdapat di seluruh pejabat kerajaan persekutuan seluruh negara. 4. Rakyat Marhain pun sudah selesa dan serasi dengan nama Muhyiddin yang dianggapkan sebagai PM yang banyak membantu rakyat sepanjang pandemik COVID-19 dan jadi penyelamat daripada maha kedekutnya kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang tidak percaya pemberian BRIM oleh bosku yang dikatakan telah memanjakan dan memalaskan rakyat. 5. Rakyat Marhain juga berasa yakin dengan menukarkan nama PM Abbas secara rasmi kepada Muhyiddin akan dapat senyapkan puak pembangkang dan lenyapkan harapan mereka untuk kembali berkuasa menjelang PRU15 kelak. PTV berasa yakin bahawa pertukaran nama secara sah ini akan berlaku dalam waktu terdekat ini. Zaman sekarang, Alhamdulillah, bila sepasang suami isteri ingin menamakan cahaya mata, mereka kebiasaannya akan merujuk kepada kitab-kitab untuk mencari nama-nama anak agar membawa makna yang baik-baik dan indah-indah belaka. Zaman dahulu hanya yang arif ilmu agama dan bahasa Arab saja dapat mempraktikannya. Tetapi lazimnya yang kita dengar zaman dulu-dulu ada istilah tukar nama anak sebab berat katanya. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh dianggap khurafat. Seperti keratan soalan dan jawapan kepada pejabat mufti wilayah persekutuan seperti berikut. Soalan. Salam SS Mufti. Adik bongsu saya masa kecil selalu sakit. Nenek saya telah menukar nama adik saya kerana menurut nenek saya, nama adik saya itu terlalu berat dan tidak mampu ditanggung. Dan ternyata setelah menukar nama adik, saya tidak lagi selalu sakit seperti dulu. Soalan saya, adakah kepercayaan ini berasas atau ia hanya kebetulan semata-mata? Jawapan, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kami panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Soal pemberian nama anak adalah satu perkara yang dititik beratkan oleh syarak. Ini kerana penamaan nama yang baik merupakan antara faktor dalam membentuk pribadi yang soleh pada diri seseorang itu. Berikut merupakan beberapa nas nabawi yang menunjukkan kepada hal tersebut. Daripada Abu Al-Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya kamu semua akan diseru pada hari kiamat kelak dengan nama kamu dan nama bapa-bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu. Riwayat Abu Daud. Hadis ini yang dinilai sanadnya oleh Imam Al-Nawawi sebagai jayyid jelas menyatakan bahawa hendaklah seseorang itu memperelokkan pemberian nama anak-anak serta kaum kerabatnya. Perkaitan antara nama dan kepribadian. Sebahagian para ulama menjelaskan bahawa terdapat kaitan yang ketara di antara nama dengan seseorang yang dinamakan dengan nama tersebut. Antaranya adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan katanya, secara kesimpulannya akhlak serta perbuatan-perbuatan yang buruk itu ada hubung kaitnya dengan nama. Demikianlah nama-nama yang baik akan mendorong kepada akhlak dan perbuatan yang baik. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan dengan Muhammad melainkan kerana banyaknya ciri-ciri dan sifat terpuji pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya pemilik nama yang baik kadang-kala malu dengan namanya dan kadang-kala disebabkan namanya itulah yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan namanya serta meninggalkan apa yang bercanggahan dengannya. Disebabkan perkaitan inilah para ulama membahaskan hukum menukar nama. Perinciannya dibahaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam fasal ketiga pada kitab beliau Tuhfatul Maudud. Ketiga membahaskan galakan menukar nama kepada nama yang lain disebabkan maslahah. Antara dalil yang menunjukkan kepada galakan menukar nama yang kurang elok ialah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dengan maksudnya bahawasanya pada asalnya nama Zainab ialah Barah. Maka dikatakan kepadanya, engkau memuji diri sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menukarkan namanya kepada Zainab. Riwayat Al-Bukhari. Selain itu, terdapat juga hadis lain yang berbunyi dengan maksudnya dari Ibni Al-Mushayyib daripada bapanya bahawa atuknya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa nama kamu? Maka dia menjawab, Hazan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama awak sekarang ialah Sal. Maka dia berkata, saya tidak akan menukarkan nama yang telah diberikan pada saya oleh ayah saya. Kata Ibn Al-Mushayyib, maka sejak itu kesedihan sentiasa menimpa kami. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan juga hadis-hadis lain yang terkait sekitar pemberian nama ini, para ulama telah mencapai kepada beberapa konklusif. Satu, kita dituntut untuk menukarkan nama seseorang kerana kejelekannya dan keburukannya. Contohnya ialah nama Abdul Kaabah, kerana nama tersebut terdapat unsur syirik padanya. Dua, begitu juga kita digalakkan untuk menukarkan nama kepada maslahah tertentu walaupun nama itu baik pada asalnya, seperti Barah dan Karunisa. Ini kerana Barah bermaksud yang banyak membuat baik, manakala Kairunisa bermaksud sebaik-baik wanita. Tiga, kita dituntut untuk mengelakkan nama yang boleh membawa kepada mempercayai sial. Contohnya seperti nama Hazan yang bermaksud kesedihan. Nama sebegini boleh membawa kepada mempercayai bahawa segala musibah yang ditimpa insan yang bernama Hazan ini ialah kerana namanya yang membawa kepada kesedihan. Atas dasar ini, Imam Al-Nawawi memakruhkan untuk menamakan anak dengan nama yang jelek dan nama yang terdapat pada unsur kecelakaan. Nama terlalu berat untuk ditanggung. Adapun berkaitan isu anak tidak mampu menanggung nama kerana nama tersebut berat dan sebagainya, kami tidak jumpai apa-apa penjelasan yang berasas di sebalik dakwaan tersebut. Bahkan, kami khawatiri kepercayaan tersebut mempunyai unsur-unsur khurafat. Ini kerana para ulama telah mentakrifkan khurafat sebagai, maksudnya khurafat ialah sebuah kepercayaan kepada perkara yang tidak bermanfaat, tidak memudaratkan dan tidak bersesuaian dengan akal yang sejahtera dan realiti semasa. Kepercayaan ini juga kami khawatiri bercanggah dengan akidah yang sejahtera yang wajib diimani ke semua Muslim, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh memberi manfaat atau mudarat. Firman Allah SWT yang dengan maksudnya, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia. Dan jika ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Surah Yunus ayat 107. Kata Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya kebaikan, keburukan, manfaat dan bahaya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada sesuatu pun menyekutuinya dalam hal yang demikian. Maka hanya Allah sahajalah yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kepercayaan ini juga mempunyai unsur mempercayai perkara-perkara sial yang telah jelas dilarang hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tiada tiara kepercayaan sial di dalam Islam. Sahih Muslim. Pandukan kepada hujah-hujah di atas, kami berpandangan bahawa mempercayai sesuatu nama itu sebagai berat dan tidak mampu ditanggung seorang bayi adalah kepercayaan yang tidak didasari dengan bukti-bukti yang jelas. Maka seeloknya bagi kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari kepercayaan ini. Wallahu a'lam. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.